Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 252019 Wan Muhammad Afifi bin Muhammad Shah. Nama saya Muhammad Nazuli bin Muhammad Nazari. Nombor matrik saya ialah 251499. Nama saya Ahmad Syafiq bin Ghazali, nombor matrik 251334. Kami sedang buat satu video untuk menyiapkan tugasan BPMP 2023 Kreativiti dan Inovasi di bawah seliaan pensyarah Dr. Abdul Rahman bin Jaafar. Okey, kami buat satu video tentang untuk mengulas tentang platform e-dagang Shopee. Ya. Shopee sebenarnya beroperasi dan bermula di HQ-nya yang berpusat di Singapura dan berada di bawah C Group. Okey, dia merupakan platform e-dagang yang antara yang terawal setaraf ataupun sama pengeluarannya seperti Zalora, Amazon, Alibaba dan lain-lain platform e-dagang yang ada. Dia beroperasi di Singapura, Malaysia, Taiwan, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina dan sedang meluaskan pengaruhnya dan mengembangkan perniagaannya di pelosok dunia. Ia merupakan satu platform dagang yang memudahkan penjual dan pembeli untuk menjual barangan di dalam satu platform dan juga pembeli membeli pelbagai jenis barangan di dalam satu platform. Barangan yang dijual adalah pelbagai seperti barangan kenderaan, barangan rumah, barangan pejabat, barangan persendirian dan macam-macam lagi. Okey, ia juga menjadi orang tengah kepada pembeli dan juga penjual tanpa mengenakan apa-apa komisen ataupun tanpa mengenakan apa-apa iuran kepada pengguna maupun pembeli. Dan banyak kebaikan dan keburukannya kepada pembeli dan juga kepada penjual. Antara kebaikan dan keburukannya juga akan diulas oleh sahabat saya sebentar ini. Okey, terima kasih saudara Wan. Okey, daripada saya ialah kebaikan Shopee lah. Okey, yang pertama sekali kita mesti tahu platform Shopee ni dia menyediakan ganjaran kepada pengguna. Okey, yang mana dia terbagi kepada voucher ganjaran, point boleh kita redeem, dan perhantaran percuma lah. Okey, seperti mana yang kita tahu, dunia dah semakin canggih dan berteknologi tinggi. Dengan hujung jari saja kita boleh membuat pembelian secara online lah. Jadi ini boleh kita punya kos pengangkutan, boleh mengurangkan kita punya kos pengangkutan lah. Contohnya seperti saya sendiri, saya bekerja sebagai penolong program nyiasat polis di bahagian jenayah lah. Macam saya ni memang busy lah, jadi saya lebih suka untuk membeli secara online lah. Jadi bila membeli secara online ni, kita boleh mengurangkan kita punya masa kita, jarak kita nak pergi ke kedai membeli barang lah. Okey, jadi kelebihan yang lainnya adalah perbandingan harga barang lah. Contohnya harga yang kita pilih, harga barang yang pengguna nak beli itu lebih murah daripada harga pasaran lah. Contohnya yang kita nampak sangatnya seperti telefon bimbit lah. Okey, dan yang terakhir sekali, kelebihannya adalah kaedah pembayaran yang fleksibel. Ini saya pujilah dengan Shopee ni, yang mana dia menyediakan pembayaran secara e-pay. Kita boleh buat pembayaran di 7E ataupun di Petronas. Selain itu, dia menyediakan juga pembayaran secara online lah, online banking. Jadi kita just masuk CIMB Click ke, Maybank to You ke, just transfer je. Okey, dan yang last sekali, dia juga menyediakan e-wallet lah. Contohnya kita ada duit dalam kita punya akaun sendiri, jadi kita boleh membeli dengan menggunakan e-wallet lah. Okey, jadi daripada saya itu saja kebaikan yang saya dapat, yang saya kaji daripada platform Shopee ni lah. Jadi saya teruskan kepada sahabat saya ni untuk menerangkan keburukan Shopee pula. Okey. Terima kasih.
Terima kasih Nazuli. Okey, bagi pandangan saya berkenaan dengan keburukan dia, biasalah bila kita pakai e-dagang ni, berkenaan dengan kualiti barang tu kita dapat lihat susah untuk kita nilai kualiti barang tu macam mana. Hanya sekadar kita melihat dari gambar dan apa yang ditulis di laman tersebut lah. Jadi benda tu, kualiti barang tu akan jadi macam kadang-kadang kita dapat tu okey lah, kadang-kadang kalau kita tak dapat okey tu macam tu lah. Jadi benda tu jadi satu masalah untuk pembeli lah, di mana kualiti barang tu dia tak dapat tentukan macam mana kan. Okey, dan bagi pandangan saya yang kedua pula, dari segi bungkusan barang selalunya macam saya sendiri pernah membeli di Shopee barang-barang. Jadi kadang-kadang tu saya beli barang dia mengalami kerosakan, barang-barang yang mana mudah pecah tu kadang-kadang tidak dibalut dengan baik, akan menyebabkan barang kita rosak lah. Jadi bila kita nak dari segi return pula, kita perlu pembeli ni perlu membuat pembayaran untuk penghantaran kan. Jadi itu mengambil kos pembeli untuk menghantar semula. Yang saya tahulah di mana Wan? Di yang free tu. Zalora. Kalau kita menggunakan Zalora, dia orang kata dia menyediakan ya, dia penghantaran dia percuma lah. Kalau kita nak return barang tu boleh percuma. Jadi dari segi seller kadang-kadang tu macam kita beli barang, seller mengambil masa yang lama. Jadi barang tu akan sampai ke kita tu lambat lah, ke pembeli tu. Jadi itu saja yang saya tengok dia punya ni. Saudara Syafiq. Ya. Barang sampai lambat dekat pengguna tu adalah sebabkan seller ataupun disebabkan oleh pihak pengumpusan. Dari pandangan apa yang saya tengok, dia banyak faktor. Yang pertamanya penjual. Yang keduanya penghantaran tu, dia menggunakan penghantaran apa. Tapi selalunya kalau seller tu dia hantar awal, insya-Allah benda tu akan sampai awal lah. Jadi bagi pandangan Wan Afifi, apa baik pulih yang perlu Shopee ambil? Untuk sebagai tindakan bagi memajukan lagi Shopee, saya rasa Shopee perlu membaik pulih apa yang patut dibaik pulih. Contohnya macam penghantaran tadi, sepatutnya menyediakan satu platform penghantaran pemulangan semula secara percuma seperti yang disediakan oleh platform e-dagang lain. Dan seterusnya perlu bekerjasama dengan syarikat kurier yang lebih pantas, dan perlu meletakkan syarat berapa hari boleh sampai, berapa hari customer boleh dapat. Sebab selalunya customer ni memerlukan barang tu emergency, barukan barang tu secara cepat, tapi terpaksa menunggu waktu pengurusan yang lama. Jadi benda tu sepatutnya dibaik pulih. Dan daripada Shopee perlu bekerjasama erat dengan syarikat kurier bagi mempercepatkanlah tempoh penghantaran seperti yang dikehendaki oleh pengguna. Itu saja. Jadi saya rasa ulasan kami pada berkenaan dengan Shopee setakat ni je. Yang mana? Ada apa nak tambah je? Tak ada apa, setakat yang saudara Wan beritahu dulu, itu adalah konsep dari segi inovasi dan kreatif lah. Baik, terima kasih doktor. Saudara. Terima kasih.